Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baik, hari ini cikgu akan membuat ulang kaji bab 1 penyelesaian masalah secara inventif. Baik, topik ni kita dah belajar pada awal tahun dahulu ya. So hari ini cikgu akan buat ulang kaji sahaja ya murid-murid. Baik, kita ke slide seterusnya. Okey, kita akan membuat pengenalpastian masalah dan juga analisis fungsi. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenalpasti masalah bukan inventif dan inventif dan juga menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Baik, apakah dia masalah bukan inventif? Iaitu masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan atau masalah biasa yang tidak mempunyai percanggahan. Contohnya, jika kita lapar, apa yang perlu kita buat? Kita cari makanan dan kita makan, maka perut kita akan kenyang. Ya. Okey, contoh yang kedua, jika pisau tumpul, apa yang perlu kita buat? Kita asahlah pisau tersebut, maka pisau akan menjadi tajam ya. Baik, contoh seterusnya, jika mengantuk, apa yang perlu kita buat? Kita tidurlah ya, maka hilanglah mengantuk kita. Okey, seterusnya, jika pensel tumpul, apa yang perlu kita buat? Kita asahlah pensel tersebut, maka pensel akan menjadi tajam ya. So ini adalah contoh masalah bukan inventif. Baik, mari kita tengok kaedah penyelesaian masalah bukan inventif. Baik, ada 4 kaedah kat sini yang kita boleh cuba, iaitu pertama cuba jaya ataupun try and error, melalui sumbang saran, peta minda dan juga carta alir. Baik, ini adalah carta alir proses penyelesaian masalah bukan inventif ya. Baik, kita mulakan dengan langkah pertama mengenal pasti masalah. Langkah kedua menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita membuat pilihan. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan pilihan tersebut. Seterusnya yang kelima, kita menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Baik, langkah yang kelima tu, jika tidak berjaya, kita perlu patah balik kepada langkah yang kedua. Kita pilih pilihan yang lain untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, bila kita dah pilih pilihan yang lain tu, kita laksanakan pilihan tersebut dan menilai penyelesaian masalah ya. Kita nilai baliklah ya masalah sama ada berjaya diselesaikan ataupun tidak. Baik, seterusnya kita tengok apakah dia masalah inventif. Baik, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku atau masalah yang mempunyai percanggahan. Contoh kita tengok contoh kat sini. Jika pensel diasah maka pensel akan tajam, tetapi pensel menjadi semakin pendek ya. Kita tengok kata kunci kat situ ialah tetapi. Okey, seterusnya contoh yang lain, jika menggunakan penghawa dingin maka dapat udara dingin, tetapi apa yang berlaku, bil elektrik akan naik ya. Itu adalah kesan sampingannya lah ya murid-murid. Okey, contoh yang lain, membawa bekal air semasa aktiviti jogging maka mudah untuk minum air, tetapi pergerakan menjadi terbatas ya, sebab terpaksa berlari dengan ada bekas minuman ya dengan kamu ya. Okey, seterusnya contoh lain, menggunakan vacuum modern untuk bersihkan lantai maka tangan tidak penat, tetapi bil elektrik akan meningkat. So ini adalah contoh masalah inventif, iaitu masalah yang ada kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Okey, proses penyelesaian masalah inventif. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah inventif? Masalah inventif dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah TRIZ. Apakah dia TRIZ? Okey, apa itu TRIZ? Baik, TRIZ adalah singkatan dari perkataan bahasa Rusia, iaitu T itu maksud dia teoria, ini bahasa Rusia ya.
R. Rashenia, I. Izobritatelskith, Z. Sadach, ya. Bermaksud teori penyelesaian masalah inventif. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai the theory of inventive problem solving. Baik, TRIS merupakan suatu sistem terbuka yang semakin banyak digunakan dalam meningkatkan keupayaan inovasi dan menyelesaikan masalah melalui proses sistematik. Ini adalah pencipta TRIS ataupun kita panggil father of TRIS. Pengasas kepada TRIS ialah Jan Richard Schuller, ya, seorang pengkaji hak paten yang berbangsa Rusia. Beliau mula mengkaji trend dalam hak paten sejak tahun 1940 dan menghasilkan satu kaedah penyelesaian masalah yang dikenali sebagai TRIS, ya. Beliau mahu agar teori asalnya dikekalkan dan pengamal TRIS bersetuju untuk menamakan teori beliau sebagai TRIS klasik ataupun classical TRIS. Teori-teori yang dihasilkan selepas itu akan dikategorikan sebagai TRIS moden atau TRIS contemporary. Baik, proses kerja penyelesaian masalah inventif dapat dilakukan seperti rajang model di bawah. Baik, kita boleh selesaikan masalah inventif dengan menggunakan model penyelesaian masalah inventif. Baik, ada fasa-fasanya, ya murid-murid. Baik, mari kita tengok fasa pertama, ya. Baik, fasa 1, analisis punca masalah. Baik, fasa 1 menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk, ya. Baik, kena pasti masalah khusus, ya, dimulakan dengan masalah khusus. Masalah khusus tu ialah masalah biasa, ya. Dimulakan dengan masalah biasa. Masalah dikesan melalui proses analisis fungsi. So kita akan gunakan analisis fungsi untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita ke fasa yang kedua, ya, iaitu model masalah. Meringkaskan masalah, ya, melalui fasa yang kedua, model masalah. Penerangannya di sini ialah pencanggahan fizikal. Baik, fasa kedua memodelkan masalah menggunakan konsep pencanggahan fizikal. Baik, nanti kita akan belajar, ya, apa dia pencanggahan fizikal tu, iaitu keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain dalam suatu objek, ya murid-murid. Baik, itu dia fasa yang kedua memodelkan masalah, ya, dan di mana ada pencanggahan fizikal berlaku di situ. Okey, yang ketiga seterusnya, fasa yang ketiga iaitu kaedah penyelesaian, ya. Baik, masalah umum, ya, daripada meringkaskan masalah kepada masalah umum. Masalah umum tu adalah masalah inventif lah, ya murid-murid. So, kita nak menyelesaikan masalah inventif ni, kita akan melalui fasa yang ketiga, ya, itu kaedah penyelesaian. Kita akan pilih kaedah penyelesaian. Ada dua kaedah, iaitu kaedah pemisahan masa ataupun kaedah pemisahan ruang. Kita pilih antara satu. Nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam, ya. Okey, so kita akan guna sama ada kaedah pemisahan masa ataupun kaedah pemisahan ruang, ya, di fasa yang ketiga. Pilihan kaedah penyelesaian. Okey, yang keempat, kita seterusnya ke fasa yang keempat, model penyelesaian, ya, penyelesaian umum, ya. Okey, model penyelesaian kita akan, penerangan di sini kaedah penyelesaian spesifik. Kita akan menggunakan prinsip inventif, ya. Kita menggunakan prinsip yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah inventif kita. Kita akan belajar ada 7 prinsip kaedah penyelesaian masa, dan kita akan gunakan 7 prinsip. Nanti dalam buku teks kita akan tengok, ya. So prinsip yang mana bersesuaian kita pilih dan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah inventif, ya. Okey, kemudian dah melalui fasa yang keempat, model penyelesaian. Kemudian penyelesaian khusus, maknanya akan selesailah masalah tadi, ya. Baik, kat sini dikata ada halangan penyelesaian, maknanya dalam menyelesaikan masalah itu akan adalah halangan-halangannya, ya murid-murid. Okey, seterusnya kita ke slide yang seterusnya. Okey,
1.2 analisis fungsi. Apakah dia analisis fungsi? Analisis fungsi ni ada pada fasa yang pertama tadi, murid-murid. Bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang terdapat pada sesebuah produk. Kita akan buat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Kita akan melukis sistem fungsi dan juga kita akan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, sebelum itu kita tengok dulu hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Baik, apakah itu produk? Produk ialah sebuah sistem yang terdiri daripada satu atau beberapa komponen. Produk ialah sistem. So, sama maksud produk sama maksud dengan sistem. Produk kita ataupun sistem kita akan gunakan simbol segi empat tepat Okey, fungsi. Apakah dia fungsi? Fungsi adalah tindakan atau tugas yang dilakukan oleh produk. So, fungsi ni kita menggunakan simbol arrow murid-murid. Okey, kemudian objek. Apakah dia objek? Objek adalah penerima kesan dari sesuatu produk. Okey, objek kita akan menggunakan simbol oval ataupun bentuk bujur Kemudian komponen. Komponen melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen adalah bahagian-bahagian kecil yang menyokong produk So komponen ni kita akan menggunakan simbol segi empat tepat juga. Komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang menyokong produk. Kemudian kita ada super sistem. Apakah dia super sistem? Super sistem adalah faktor persekitaran yang memberi kesan terhadap produk. Contohnya lantai, cahaya, kelembapan, tangan kita ni pun boleh jadi super sistem persekitaran yang memberi kesan terhadap produk. Biasanya super sistem ni dia beri kesan yang tidak baiklah terhadap produk ataupun sistem Dan kita gunakan simbol segi 6 untuk super sistem. Baik, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, mari kita tengok. Produk sistem menjalankan fungsi. Tindakan, fungsi adalah tindakan. Objek adalah penerima kesan. So, produk, fungsi, objek ataupun sistem, fungsi, objek. Kemudian parameter. Apakah dia parameter? Parameter ni adalah ciri-ciri yang terdapat pada objek. Contohnya saiz, beban dan ketinggian So parameter ni dia berubah disebabkan tindakan yang dijalankan Okey murid-murid. Seterusnya kita tengok contoh beberapa produk, fungsi dan objek. Baik, meja. Meja adalah produk ataupun sistem. So fungsi meja memegang buku bukanlah maknanya meja tu pegang buku murid-murid. Fungsi dia tu memegang buku tu maknanya kita menggunakan meja untuk meletakkan buku So kita sebutlah perkataan memegang Okey, kemudian klip. Klip memegang kertas. So kertas adalah objek, klip adalah produk ataupun sistem. Lantai. Lantai menampung meja lantai bukan meja adalah objek. Lantai boleh juga menampung benda lain jugalah tak semestinya objek tu meja saja, boleh jadi kerusi boleh jadi lain-lain lah. Okey, seterusnya mari kita tengok, kita cuba jawab Okey, produk adalah kereta. Ada jawapan mengangkut objek manusia ataupun orang ramai bolehlah Okey, kemudian kita ada contoh cawan. Cawan dia fungsi dia memegang air. Okey, contoh seterusnya pengasah pensel, mengasah objeknya pensel. Kertas menampakkan, fungsinya menampakkan, objeknya dakwan. Okey, ini contoh Okey, seterusnya kita nak melukis sistem fungsi. Kita tengok apakah di sistem fungsi. Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dalam sesuatu sistem. Komponen pula melaksanakan tugas yang tertentu ataupun menyokong sesuatu produk.
Baik, nyatakan komponen yang ada pada produk. Baik, sebelum kita melukis sistem fungsi, kita kena tahu apakah komponen-komponen yang ada pada sesuatu produk. Ya, murid-murid. Baik, contoh kat sini pensel, ya. Produk adalah pensel. Jadi, mari kita labelkan komponen-komponen yang ada pada produk pensel ni, ya. Baik, kita ada badan ataupun rangka, kita ada pemadam, pemegang pemadam dan mata pensel. So ini adalah komponen yang ada pada produk pensel. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain, produk pengorek pensel. Mari kita labelkan komponen-komponen yang ada pada pengorek pensel. Iaitu kita ada skru, ada pisau dan kita ada rangka ataupun badan. Baik, komponen-komponen pengorek pensel dan fungsinya. Baik, kita buat dalam bentuk jadual, ya, komponen, fungsi dan objek, ya. Supaya senang bila kita nak melukis sistem fungsi, kita akan nampak, ya. So kita buat dalam bentuk jadual, ya. Komponen pengorek pensel dan fungsinya. Okey, rangka, fungsi memegang, objek pisau. Pisau adalah komponen, fungsi memegang objek pensel. Skru memegang pisau dan rangka. Ya, kita tengok sini, skru dia pegang pisau dan rangka. Kemudian kita ada tangan. Tangan ni sebenarnya super sistem, dia bukan komponen, tapi kita letak kat sini, ya. Tangan memegang rangka, ya. Actually tangan juga akan pegang pensel, ya. Sepatutnya cikgu tambah satu lagi sini, tangan memegang rangka dan juga tangan memegang pensel, ya, objek pensel. Okey, berdasarkan jadual kita lukis raja model fungsi. Okey, raja model fungsi produk dalam keadaan baik, ya. Maknanya dalam keadaan baik, pengorek pensel ni masih dalam keadaan yang baru, tidak ada masalah. Ya, dia masih boleh digunakan. Jadi, raja model fungsi dalam keadaan baik berupa seperti ini, ya. Tangan memegang rangka, fungsi, ya. Tangan adalah super sistem, sebab itu kita buat dalam simbol segi 6, ya. Tangan memegang rangka, arrow dia kepada rangka, rangka kepada pisau, memegang pisau, pisau memegang apa? Pensel. Kemudian tangan yang satu lagi pegang pensel, ya. Skru, skru pegang apa kat sini? Kita tengok kat jadual ni, kita nampak skru pegang pisau dan rangka, ya, murid-murid. So ini adalah raja model fungsi produk dalam keadaan baik. Baik, raja model fungsi ni tak semestinya dia straight macam tu, murid-murid. Dia boleh ke atas, ke bawah, atau dia boleh ke kiri, ke kanan. Raja tu tak semestinya dia mendatar je macam tu, ya, murid-murid. Okey, seterusnya membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Baik, terdapat 4 jenis garisan interaksi, iaitu yang pertama, simbol arrow yang biasa tu adalah mewakili fungsi yang berguna ataupun normal. Yang kedua, simbol yang putus-putus, arrow yang putus-putus, mewakili fungsi berguna tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, arrow dia tebal sikit, ya, mewakili fungsi berguna tetapi berlebihan. Yang keempat, kita nampak arrow dia mewakili fungsi memudaratkan, ya. Garisan interaksi digunakan untuk melihatkan masalah pada produk atau sistem. Baik, pada produk yang ada masalah atau sistem yang bermasalah, kita akan menggunakan garisan interaksi untuk menunjukkan jika ada masalah, ya, pada di manakah masalah yang terdapat pada produk tersebut. Baik, sebagai contoh, ini adalah model fungsi menggunakan garisan interaksi, model fungsi bagi pengorek pensel yang bermasalah. Ya, murid-murid, kalau kamu nampak garisan yang bermasalah tersebut adalah pada skru, kita nampak skru yang bermasalah. Ya, garisan menggunakan garisan nombor 4, garisan interaksi nombor 4 memudaratkan. Skru ni masalah pada rangka dan pisau. Mungkin skru longgar ataupun skru longgar, jadi bila nak asah pensel susah, pensel tak jadi tajam atau pensel patah, ya. So kita akan lukis garisan memudaratkan pada skru. Kalau ada masalah pada pisau, pisau tak tajam, mungkin pisau dah
berkarat. Murid-murid juga boleh tambah ya. Super sistem, kelembapan ya, dan pergi kepada pisau dan guna garisan interaksi nombor 4 ya. Boleh juga ya murid-murid. Okey, seterusnya. Okey, kita letak fungsi, cikgu tertinggal. Kita letak fungsi. Okey, seterusnya mari kita cuba jawab. Robot berjaya menyerahkan handphone kepada tuannya. Okey, robot adalah sistem atau produk. Garisan interaksi. Garisan interaksi kita guna yang normal sebab dia kata berjaya menyerahkan handphone adalah objek yang letak dalam bentuk bujuk. So kita gunakan garisan interaksi yang normal sebab dia kata robot berjaya menyerahkan handphone kepada tuannya. Yang kedua, robot berjaya menyerahkan handphone kepada tuannya. Malangnya handphone terjatuh. Okay, bila dia kata terjatuh, kita akan guna garisan interaksi yang kedua, putus-putus. Berguna tetapi tidak mencukupi. Ya, murid-murid. So, kita gunakan nombor 2. Okay, soalan seterusnya. Robot berjaya menyerahkan handphone kepada tuannya tetapi berlaku kerosakan teruk kepada handphone. Kita guna yang mana? Kita guna yang nombor 4. Memudaratkan ataupun harmful. Ya, murid-murid. So, ini adalah garisan interaksi kita gunakan bagi situasi ini. Berjaya menyerahkan tetapi kerosakan teruk berlaku pada handphone. Okey, soalan yang keempat. Antara berikut manakah definisi masalah inventif? Adakah A, masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan seharian? Tidak. Adakah B, masalah yang sukar diselesaikan dan memerlukan pandangan pakar? Tidak tepat. C, masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. C lah kan? Okey, masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan. Tidak. Ini macam bunyi masalah bukan inventif kan? Tapi di sini kata masalah inventif. So jawapan yang tepat adalah C, masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Ya, so jawapan adalah C. Ya, murid-murid. Baik murid, sampai di sini dahulu kita punya pembelajaran atau ulang kaji. Kita ulang kaji bab 1 ya. Kita jumpa lagi di lain masa dengan topik yang lain ya. Oleh itu, sekianlah sahaja. Cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.